Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak mendoakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hari ni, akak nak kongsikan satu kisah yang disampaikan oleh salah seorang subscriber, di mana kisah kali ini berlaku kepada dua orang pemuda. Apa yang berlaku pada pemuda tersebut? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kisah pengalaman seram yang dikongsikan pada kali ini dilalui oleh dua pemuda. Pemuda yang dikenali sebagai Aril dan Khalid. Aril dan Khalid ni, dia tinggal di sebuah daerah yang terletak di negeri Pahang. Mereka tinggal di kawasan Felda dan bekerja di daerah berdekatan di kawasan tersebut. Aril dan Khalid ni, mereka tinggal berdekatan. Maksudnya, jarak rumah Khalid dengan rumah Aril ni selang 6 biji rumah sahaja. Jadi Aril dan Khalid ni dia ada hobi yang sama tau. Mereka suka meronda di kawasan Felda tu. Boleh dikatakan ada masa free, ada masa untuk rehat, mereka akan habiskan untuk meronda dekat kawasan Felda tu. Jadi disebabkan hobi mereka ni sama, maka itulah mereka digelarkan sahabat kamcing gila. Memang baik sangat-sangat. Jadi, macam biasa juga, Aril dengan Khalid ni dia suka melepak di satu warung yang terletak 10 km daripada rumah mereka tau. Warung tersebut dikenali sebagai Warung Pak Munir. Dekat warung tu memang jadi kebiasaan diadakan perlawanan main dam, pertandingan bermain gitar, macam mana akak pun tak faham kan. Mereka seronok-seronok lah kan. Jadi, Aril dan Khalid ni boleh dikatakan hampir setiap malam mereka akan melepak di warung Pak Munir tau. Tambahan pula bila esok cuti, jadi lagi lamalah mereka ni melepak di warung Pak Munir. Satu malam, masa kejadian seram ni berlaku, Aril dan Khalid ni mereka nak menuju ke warung Pak Munir. Mereka nak menyaksikan satu perlawanan main dam. Bukan dam ular tau, dam aji. Jadi, mereka menunaikan solat isyak terlebih dahulu. Alhamdulillah, mereka berdua ni memang akan dahulukan dulu apa yang perlu mereka lakukan, iaitu solat. Lepas tu sama-sama pergi menuju ke warung tersebut dengan menaiki sebuah motosikal milik Khalid. Jadi Khalid lah yang akan bawa motor tersebut, sementara Aril ni membonceng. Jadi bila sampai dekat warung tu, macam biasalah perlawanan, bukan sahaja di antara pemuda setempat tau, tapi perlawanan dam tu di antara Felda sebelah apa semua kan. Jadi mengambil masa yang lama lah mereka lepak di warung Pak Munir pada malam minggu tersebut, sebab keesokan harinya memang mereka cuti. Jadi duduk tak duduk dekat situ, mereka dah sampai hampir pukul 12 malam. Masa tu Khalid bagi tahu dekat Aril yang dia nak balik. Jadi Aril cakap, jomlah kita balik. Mereka pun berangsur daripada warung tersebut menaiki motor. Masa Khalid nak start enjin motor tu, Aril ajak Khalid untuk bersia-sia, untuk meronda dekat kawasan Felda tu. Macam itulah rutin dia. Balik daripada warung, mereka akan meronda dulu, lepaskan dulu
orang kata keletihan bekerja semua kan, orang kata hilangkan stres, lepas tu baru mereka balik ke rumah. Kebiasaannya rutin mereka tu normal, tak ada apa pun, memang syok, memang enjoy ada kalanya kan. Tapi untuk malam tersebut mereka telah diuji dengan perkara yang sangat menyeramkan tau. Jadi masa Khalid start yang motor, dia dah mula nak bergerak menuju ke destinasi yang dia nak ronda tu, Ariel macam biasalah, dia suka melawak. Dia melawak dengan Khalid. Kononnya nak peluk Khalid lah. Jadi Khalid pun geli geleman lah. Tak ada aku nak peluk-peluk macam tu kan. Mengada macam tu kan. Lepas tu dalam-dalam mereka bergurau. Sampailah mereka di satu perkuburan tau. Akak bagi gambaran kubur tersebut tau. Kubur tersebut memang tak ada pagar. Maknanya dekat sini pengunjung-pengunjung ke siapa-siapa nak menziarahi memang tak perlu nak buka pagar, memang terus je masuk dekat kawasan perkuburan tersebut tau. Dekat kawasan perkuburan tu dia ada lampu jalan. Lampu jalan yang berhadapan betul-betul dengan kawasan perkuburan tu. Maklumlah betul-betul tepi jalan kan. Jadi lampu jalan tu ditulisnya kat situ menyinari, maksud menerangi hampir separuh daripada kawasan perkuburan tu. Memang nampak jelas lah dekat kawasan perkuburan tu. Jadi masa tu Ariel dia telah menepuk bahu Khalid. Dia bagi tahu kat Khalid, Khalid, kau dah nampak tak apa kau nampak? Macam tu. Ariel mula bertanyakan soalan yang pelik sebab Khalid pun memang nampak tau. Ada sekumpulan manusia, katanya. Manusia yang berada di salah satu kubur dekat situ dalam keadaan duduk. Bukanlah duduk rapat punggung kat bawah. Tak. Digambarkan duduk, nak kata mencangkung, tak mencangkung, macam tu lah, duduk keliling pada kubur tu. Sekumpulan manusia yang dimasukkan tu berselubung putih. Jadi Ariel bagi tahulah dekat Khalid. Dia kata malam-malam macam ni, malam buta macam ni, nak menjengah ke pagi, siapalah agaknya ramai-ramai datang menziarah kawasan kubur ni Dia cakap macam tu. Sebab sekumpulan mereka yang dimaksudkan tu anggaran lebih kurang hampir 10 orang. Jadi Khalid pun jawab lah, aku pun pelik lah, takkanlah masa ni ada seramai tu yang berkumpul kat sini. Lagipun aku tengok, cara dia orang memang pelik lah. Aku tengok orang-orang tu memang pelik sangat-sangat. Jadi Ariel tanya lagi pada Khalid, ada ke berlaku kematian dekat kawasan mereka tu pada waktu tersebut? Kadang-kadang korang bila ada berlaku satu kematian akan juga dikebumikan jenazah pada waktu tersebut tau. Bukan tak ada tau. Tapi mereka tak dimaklum pun ada kematian dekat tempat mereka tu. Jadi mereka tahulah memang tak ada kematian. Jadi masa nak memerhatikan mereka tu, motor Khalid diperlahankan tau. Bila motor diperlahankan, Ariel ni tak puas hati sebab dia merasakan ada penceroboh dekat kawasan perkuburan tersebut. Jadi Ariel minta Khalid ni berhentikan motor dekat betul-betul kawasan perkuburan, dekat tepi jalan tu tau. Jadi Khalid pun ikutlah cakap Ariel ni. Dia berhentikan motor dia, dia matikan enjin motor dia. Masa Khalid matikan enjin motor, mereka ada terdengar tau bunyi daripada kumpulan tersebut, bunyi suara nak kata menyanyikan sesuatu, tak, nak kata sedang membaca Al-Quran, memang jauh sekali, tak ada bunyi macam Al-Quran. Bunyi dia macam sekumpulan lalat hijau yang nak urung sampah tu. Macam tu, bunyi yang menyakitkan telinga dan bunyi yang sangat menyeramkan macam tu dengan sangat jelas. Jadi selepas mendengar bunyi tu, Ariel pun mulut dia tiba-tiba berteriak tau. Dia memanggil ke arah mereka tu macam ni, "Oi, buat apa kat situ tu? Korang buat apa kat situ? Korang jangan macam-macam." Ariel dah mula berang. Lepas tu mereka yang dimaksudkan orang tu tak bagi respon pun ke arah Ariel dengan Khalid ni. Jadi Khalid ni cakap, bagi aku pula yang tegur. "Oi, korang buat apa kat situ Lebih baik korang beredar pada situ. Korang balik. Korang jangan macam-macam dekat situ. Aku bagi tahu dekat Tok Imam. Aku bagi tahu kat Tok Imam sekarang ni. Aku bagi tahu ni,
dalam keadaan dia cuba untuk start enjin motor. Tapi pada masa Khalid menegur orang-orang yang dimasukkan tu, maknanya sekumpulan tu, masa tu mereka berdiri serentak, kemudian serentak memandang ke arah Khalid dan Aril. Korang boleh bayangkan tak macam mana posisi manusia, sekumpulan manusia yang menakutkan berdiri serentak kemudian memandang serentak ke arah korang. Masa tu Aril dah mula rasa meremang yang amat sangat. Aril minta Khalid untuk start enjin motor dan tinggalkan tempat tu. Tapi keadaan telah menduga mereka berdua tahu. Bila motor mereka tak dapat dihidupkan pada waktu tu, kelam kabut Khalid cuba start enjin motor dia dalam keadaan makhluk yang ramai-ramai itu berada hampir 20 langkah sahaja dari kedudukan mereka. Jadi Aril sebagai pembonceng kat situ cuba untuk memerhatikan, memandang ke arah makhluk-makhluk tu. Bila Aril pandang, Aril nampak dengan jelas makhluk-makhluk tu sedang berjalan menuju ke arah motor mereka tau. Masa tu menggelabah lagi lah Aril. Aril pun menggoncang-goncangkan badan Khalid ni, minta Khalid cepatlah start enjin motor tu. Lek cepatlah. Mereka dah hampir dekat kan. Jadi Khalid pun usaha juga. Bismillahirrahmanirrahim, kali ni start juga enjin motor. Alhamdulillah, enjin motor berjaya di start. Jadi Aril menjerit, kau pulas minyak sampai habis, kau gerak cepat sikit. Jadi masa Aril tu mendesak Khalid pulas minyak sampai habis, Khalid pun tak payah, dia pun start pulas minyak sampai habis. Motor kalau dalam keadaan free gear, tiba-tiba kau nak pulas minyak sampai habis, memang dia tak akan bergerak lah korang. Jadi Khalid perlu gerakkan perlahan juga, motor tu barulah boleh pecut. Jadi masa tu Aril merasakan seperti belakang dia ni dipegang seseorang macam tu. Jadi Aril minta juga dengan Khalid, cepat Khalid, kita gerak cepat Khalid, macam tu lah kan. Lepas tu Aril pegang bahagian belakang baju dia tau, baju bahagian belakang lah. Jadi masa tu Aril dapat rasakan baju dia korang memang terkoyak masa tu. Jadi fikiran Aril ni, Aril merasakan sekumpulan yang ditengok tadi tu memang tak boleh buat main. Jadi Aril minta Khalid ni laju lagi, sehingga kan alhamdulillah pergerakan motor tu meninggalkan kepada makhluk-makhluk yang ramai-ramai tadi, hampir menjauhi pada makhluk-makhluk tersebut, sehingga mereka sampai di simpang masuk ke rumah Khalid. Bila sampai kat simpang, Khalid cuba untuk memberhentikan motor, nak tengok lah dekat belakang tu, kot-kot lah mereka tu ikut kepada Khalid dan Aril ni. Aril pun nak tengok apa lagi, jom gerak lah, kita gerak, aku dah meremang sangat dah ni. Jadi Khalid pun teruskan balik ke rumah dia, sebab simpang tu tak jauh mana dah dengan rumah Khalid ni. Bila sampai dekat rumah Khalid terus matikan enjin motor. Khalid terus turun, berlari, pergi ke pintu, buka pintu rumah tu, maksudnya buka mangga pintu rumah dia, sebab ini rumah Khalid. Jadi Khalid dengan Aril tu terus lari masuk ke dalam rumah, kedegang dia tutup pintu rumah sekuatnya. Lepas tu mereka berdua terduduk dekat pintu rumah tu, menarik nafas lega. Alhamdulillah lega untuk sementara tau. Mereka rasakan kelegaan tu dah habis, maksudnya makhluk-makhluk tu dah tak ikut mereka. Tapi kan makhluk-makhluk tu sebenarnya dah mengekori mereka apabila Aril ni dia nak buka cermin tingkap nako. Cermin tingkap nako tu maksudnya cermin tingkap sekeping tu kan. Bila dia buka nak tengok dekat luar, Aril terkejut tau, sebab makhluk-makhluk tu atau lembaga-lembaga tu sedang berada di atas jalan raya di hadapan rumah Khalid. Maknanya makhluk tu sedang menuju ke arah rumah Khalid. Bila keadaan jadi secemas itu, Khalid dan Aril pun berlari masuk ke dalam bilik Khalid. Kemudian mereka pun menutup pintu. Bukan setakat tutup je korang, malah kunci pintu tau. Sebab mereka sangkakan itulah tempat yang paling selamat lah dalam situasi macam tu.
Jadi mereka perlahan mendengar bunyi tapak kaki berjalan menuju betul-betul di halaman rumah Khalid. Tapak kaki tu menunjukkan bukan seorang, bukan dua orang, malah ramai. Sebab bunyi yang ramai ni kita boleh imagine kan macam mana kan. Jadi bunyi tapak kaki tu berhenti di hadapan pintu utama Khalid. Masa tu Khalid dan Aril dengar dengan jelas pintu rumah mereka ditepuk-tepuk berkali-kali dengan sangat kuat. Maknanya pintu rumah mereka ni kayu. Jadi bila mereka rasa memang dah cukup selamat berada dalam bilik tu, mereka mendiamkan diri tanpa berkata apa-apa. Jadi mereka tiba-tiba mendengar tapak kaki yang ramai-ramai tu berjalan menuju ke arah bilik Khalid. Masa tu keadaan menjadi semakin cemas dan semakin mendebarkan. Kalau kita duduk dalam situasi itu, akak rasa kita dah lebih daripada berpeluh. Masa tapak kaki itu berhenti betul-betul di tingkap nakor bilik Khalid ternampak ada satu jari, bukan satu jari lah, jari takkan satu kan. Jadi ada satu tangan yang ada 5 jari tu cuba untuk membuka tingkap tersebut tau. Cuba untuk mengumpil tingkap kaca tersebut. Semasa makhluk-makhluk tu cuba untuk membuka tingkap bilik Khalid, mereka ada mendengar bunyi yang dikeluarkan oleh makhluk tu. Bunyi dia lebih kurang macam ni. Jadi Khalid dan Aril saling berpegang antara satu sama lain sebab mereka merasakan satu situasi yang memang menakutkan mereka pada ketika tu tau. Jadi Khalid dan Aril jadi bertambah seram, bertambah berdebar-debar, bertambah ketar. Dia rasa macam tu. Dia tak tahu sebenarnya nak ucapkan apa pada masa tu. Tapi yang terkeluar daripada mulut mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada mereka dikejar tadi sampai mereka nak masuk rumah, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami kan. Bila keadaan menjadi semakin terdesak macam tu, seolah-olah macam lembaga-lembaga tu, makhluk tu cuba masuk dalam bilik tersebut. Aril melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keadaan menjadi sunyi, sepi sementara tau. Alhamdulillah sekali lagi, sebab pada sangkaan Aril dan Khalid, mereka rasakan yang makhluk-makhluk tu memang dah tinggalkan rumah dia. Tapi tak korang sebenarnya. Oleh kerana makhluk-makhluk tu tak berjaya nak buka tingkap bilik Khalid ni, maka makhluk-makhluk tu selepas tu mereka berkeliaran di sekeliling rumah Khalid. Kedengaran sangat jelas tapak kaki mereka beramai-ramai tu bukan mundar-mandir, tapi mereka bergerak mengelilingi rumah Khalid tu sehinggalah mereka balik semula, terhenti mereka punya pergerakan tu dekat bilik tersebut. Selepas tu keadaan jadi senyap seketika. Makhluk-makhluk tu mula berjalan di atas atap zinc rumah Khalid tau. Macam mana mereka boleh tafsirkan mereka berada di atas atap zinc? Sebab bunyi seolah-olah macam benda berat tau yang berada atas atap zinc tu, berbunyi memang sangat jelas. Sementara tu Aril menegur kepada Khalid apabila Aril mendengar bunyi seperti seseorang mengeluarkan air kencing. Macam mana akak nak cakap, bunyi macam orang sedang kencing tau di atas atap. Sebab dia bukan bunyi yang macam merecik macam tu, tak. Dia bunyi air yang dijirus, macam air kencing lah, macam dipancu air kencing macam tu. Jadi Aril pun cakap, dibisik kepada Khalid ni. Dia kata, Lid, kau dengar tak? Aku dengar macam bunyi tu macam air kencing, bunyi sesuatu kencing ke atas, betul-betul atas kepala kita. Macam tu berbisik kan. Adik Khalid kata, shh. Dia suruh diam. Diam, jangan banyak cakap kan. Jadi bila Khalid dan Aril mendiamkan diri, makhluk-makhluk tu berhenti berjalan di atas bumbung tau. Kemudian keadaan menjadi kembali sunyi sepi. Adik Khalid dengan Aril ni meneruskan untuk diam dan terus diam.
Tapi kan kali ni alangkah terkejutnya mereka berdua apabila mereka mendengar bunyi tapak kaki telah masuk ke kawasan dalam rumah Khalid. Masa tu Khalid memang jelas kedengaran tapak kaki tu menuju ke arah bilik Khalid. Bila sampai tapak kaki tu ke arah bilik Khalid, Khalid perasan pada tombol pintu bilik dia bergerak-gerak, seolah-olah macam mereka cuba untuk membuka pintu bilik Khalid. Tak boleh buka, mereka pun mengetuk-ngetuk menampar-nampar pintu bilik Khalid, sementara Aril mendengar dalam masa yang sama bunyi sekumpulan tu kan ramai tadi, jadi bunyi tu berjalan kaki, berjalan di keliling rumah Khalid ni tau. Jadi bunyi dekat sana, bunyi dekat sini, tak ke berdebar duk-dak mereka tau. Jadi mereka bertambah cemas. Masa keadaan yang sangat-sangat cemas tu, Khalid dengan Aril ni terdiam dekat lantai tau, tak duduk atas katil, terdiam kat lantai, istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim. Semasa tombol pintu bilik cuba dibuka, Aril dan Khalid mendengar dengan jelas lagi bunyi seperti bunyi telekat tulang. Macam mana macam ni? Tapi kali ni bunyi tu sangat panjang tau. Bunyi tu berbunyi sehingga tombol tu berjaya dibuka. Bila pintu bilik berjaya dibuka, Khalid dan Aril nampak dengan jelas salah satu makhluk tu menjenguk ke dalam bilik. Keadaan wajah makhluk tu hitam sehitam-hitamnya, sementara masih diselubungi dengan kain putih. Macam itulah daripada awal mereka nampak sampailah waktu yang mereka nampak dalam bilik tu, memang nampak jelas mata dia merah tau. Mata makhluk tu merah memandang tepat ke arah Aril dan Khalid. Jadi Khalid dah tak tahan. Khalid dah tak tahu nak buat apa. Apa yang terkeluar daripada mulut Khalid masa tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khalid melaungkan kalimah Allahu Akbar sekuat hati mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, lepas tu Khalid dengan tanpa difikir, dia tak berfikir masa tu, tapi mulut dia melaungkan azan yang sangat jelas pada masa tu. Selepas azan dilaungkan, Aril dan Khalid terdengar bunyi tapak kaki 2-3 orang lebih kurang macam tu, 4 orang macam tu berlari ke arah pintu utama rumah mereka tau. Masa tu juga Aril dan Khalid mendengar bunyi dekat tepi rumah tu berlari-lari, macam segerombolan macam tu menuju ke satu tempat, maknanya pergi daripada kawasan rumah mereka. Jadi mereka terus terduduk dekat situ, terdiam kat situ, tak nak bergerak ke mana-mana. Dan kemudian masa tu dah agak tenang sikit kan, sebab mereka dah tak dengar bunyi yang macam-macam tu semua. Keadaan jadi sunyi sepi. Jadi Aril memberanikan diri untuk keluar daripada bilik. Lepas tu Aril diikuti dengan Khalid daripada belakang menuju ke arah tingkap di ruang tamu tu. Jadi mereka cuba buka tingkap tu, nak tengok kat luar. Memang keadaan dah kosong, dah tak ada dah sekumpulan makhluk-makhluk tu, memang dah tak ada, dah sunyi sepi. Kali ni mereka betul-betul tanda tangan, ucap syukur tau, syukur Alhamdulillah, sebab dengan pertolongan Allah semuanya dapat dihadapi, semuanya dah menghilang. Lepas tu mereka stay kat situ tunggu, sebab pada pendapat mereka mungkin makhluk-makhluk tu akan datang lagi dekat situ. Masa tu Aril tengok di dinding rumah Khalid ni dah menunjukkan pukul 3 pagi. Jadi lambat lagi jarak masa nak sampai azan subuh kan. Jadi mereka kena bersabar kat situ. Tanpa mereka sedari, Aril dan Khalid ni memang dah terlena dekat ruang tamu tu dalam keadaan keletihan. Bila mereka terbangun, mereka terdengar bunyi azan subuh. Mereka bangun, ambil wuduk, pergi tunaikan solat subuh. Lepas tu mereka dah tak tunggu lama, mereka keluar dekat luar rumah. Masa tu keadaan masih lagi, orang kata, nak
ke pagi ni keadaan tanah tu masih lagi gelap-gelap tapi sama-sama macam tu, nak cerah macam tu kan. Lepas tu Ariel pun cakap dekat Khalid, tak apalah, kita masuk rehat dulu, nanti bila keadaan dah agak-agak terang kan, mereka akan keluar untuk tengok semula betul tak apa yang mereka dengar, mungkin ada tinggalkan kesan kan. Jadi pada pagi tu bila dah cerah tanah tu, Ariel dan Khalid pun turun ke ruang lega rumah dia. Dia nak tengok, takut-takutlah ada kesan-kesan tapak kaki ke apa ke kan. Jadi masa mereka tengok, alangkah terkejutnya Ariel dan Khalid bila mereka ternampak cushion motor Khalid ni dah rosak tau. Rosak yang macam dicakar-cakar. Memang teruk dah, orang kata rosak lah, senang kata totally memang rosak. Lepas tu dalam masa yang sama, mereka nampak di bahagian zinc kan, rumah dia kan zinc menurun bahagian depan kan. Jadi mereka nampak dekat kawasan zinc yang terakhir, maksudnya air menitik tu, mereka nampak memang ada lopakan air. Lepas tu air tu dihancing tau. Sebab itulah betul lah apa yang Ariel cakap, makhluk tu kencing kan, memang betul lah sebab ada bau hancing. Lepas tu mereka tengok di sekeliling rumah Khalid tu memang ada kesan orang kata pergerakan, orang kata kita boleh nampak pada tanah tu memang pergerakan orang berjalan apa semua, maknanya pergerakan yang orang lalu berkali-kali memusing kat kawasan tu kan. Jadi betul lah apa yang mereka nampak tu satu kumpulan manusia ataupun bukan manusia, memang mereka tak dapat nak confirmkan, tapi yang mereka jelaskan itulah pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah mereka lalui. Selepas tu Khalid dan Ariel ni buat keputusan dah tak nak dah melepak sampai tengah-tengah malam, dah tak nak. Waima sampai pukul 10 pun mereka dah tak nak dah. Kalau Ariel dengan Khalid ni nak melepak sekalipun, mereka akan pergi ke rumah masing-masing. Maksudnya Ariel kalau nak lepak ke rumah Khalid, dia pergi rumah Khalid. Khalid nak lepak rumah Ariel, dia pergi rumah Ariel lah, macam tu. Tapi selepas tu mereka dah tak yakin untuk meronda lah sampai tengah malam lah apa semua. Mereka memang akan stay je kat rumah. Setakat ni sahaja perkongsian pada kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan tauladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sempadan. Bye korang, terima kasih mendengar dan menonton. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye.